لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا وترشدنا يا أرحم الراحمين. ربنا قد ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang maha baik kepada kami, Allah yang maha adil kepada kami, Allah yang maha menyayangi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan ihsan-Mu, pandanglah kami dengan maghfirah-Mu, pandanglah kami dengan nur-Mu, pandanglah kami dengan cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, sinarilah cahaya-Mu kepada kami, izinkanlah ilmu-Mu menyinari dada kami, menjadi panduan kepada kehidupan kami. Wahai Allah yang maha menyayangi kami, Engkaulah yang maha mendengar kami, maha mengetahui keadaan diri kami. Kurniakanlah ya Allah segala yang menjadi keperluan kami. Kurniakanlah kami ya Allah dengan segala kebaikan, sama ada yang cepat ataupun yang lambat, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu. Dan jauhilah ya Allah akan diri kami daripada segala kemudaratan dan keburukan, yang lambat maupun yang cepat, yang kami tahu atau yang kami tak tahu. Ya Allah, kami memohon segala kebaikan yang dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mohon berlindung ya Allah daripada segala gala yang Nabi-Mu memohon perlindungan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon syurga-Mu dan segala perkataan perbuatan yang mendekatkan kami kepada syurga-Mu. Kami berlindung daripada neraka-Mu ya Allah, dan segala perkataan dan perbuatan yang menyebabkan kami tercampak dalam neraka-Mu. Ya Allah, tentukanlah takdir yang terbaik untuk kami. Ya Latif, jadikanlah setiap ketentuan-Mu kepada kami adalah yang baik-baik belaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dari Hana Al-Maw'udhah, Masya Allah. Ustaz tak boleh lawan dia dalam bab berpantun, tak surrender lah. Ya Ustazah kasihi sahabat-sahabat Ustazah. Yang pertama Kak Tina, Masya Allah, yang sedang bergerak untuk menjadi muslimah teduhan ummah melalui pertubuhan beliau. Apa nama pertubuhan dia Kak Tina? One World Muslimah. Sebab baru saya jadi tak ingat lagi. Yang Ustazah kasihi yang berusaha, Datuk Rozana, Masya Allah, daripada pertubuhan NGO Yayasan Pertubuhan Al-Ihsan, Infak Al-Ihsan, Infak Ihsan, Masya Allah. Dan yang menjadi pengasas kepada ni, Masya Allah, dia nak darah ke? Semua-semua ni ini ya, Masya Allah, Rahmatul Insan. Masya Allah Kak Nana ini sebenarnya harapan saya Kak Nana, tapi Kak Nana yang dah realisasikan, menubuhkan satu kumpulan qasidah yang terdiri daripada para qari'ah Quran. Yang dikasihi kekanda, macam kekanda angkat lah ya tuan-puan sekalian. Tak tahulah dia nak rasa tak Ustazah adik angkat, tapi Ustazah rasa dia macam kakak angkat yang berbahagia, yang berusaha, Puan Sri Datuk Norsiah. Sama ya, adik angkat ya? Okey. Masya Allah, yang sangat banyak sentiasa memberikan sokongan dan dokongan kepada majlis-majlis kebaikan. Salah seorang daripada figure yang bersama-sama dengan Ustazah daripada zero tuan-puan Masya Allah. Daripada tak tertekak pun Madinatul Hufaz, beliau adalah orang yang bersama dengan kami, Masya Allah. Datuk Suryati, Datuk Wan Dalila, dan yang dikasihi Ustazah Yus. Orang kuat je, Masjid Al-Ihsan, Masjid Al-Ikhlas. Kumpulan qasidah anak-anak kat luar sana, Masya Allah. Lepas nanti insya Allah Zaka ambil gambar kat luar tak masuk sebab ada bawa perkakas. Jadi dekat luar dululah insya-Allah. Dan seterusnya yang kita raikan, yang disayangi, yang dicintai, yang dirindui. Agak-agak siapa? Kita orang perasan. Memang betul. Uhibbukum fillah. Saya sangat sayangkan kalian kerana Allah. Wah, Masya Allah, dah ada yang buat. Tapi Ustaz punya tu gemuk. Ya, tak cukup runcing lagi. Masya Allah, sebab teruja sangat nak juga bagi pantun. Walaupun pakar pantun ada kat sebelah, tapi cuba dengar pantun makcik pula ya. Ikan you, ikan sepat, I love you, ketat-ketat. Okeylah, boleh pakailah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, adik kakak semua, kalau ikutkan Ustazah memang agak kurang sihat. Baru sampai tengah malam tadi daripada Kelantan dan demam panas. Tetapi
sahabat ustazah lebih memerlukan rehat daripada ustazah, iaitu Ustazah Asni Mansur yang dimasukkan ke ward daripada hari Khamis ni Kak Tina kerana kurang sihat dan sangat memerlukan rehat. Jadi ustazah mohonlah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikanlah ruang kepada ustazah untuk memenuhi jemputan ini dan dapat bersama-sama merasai nikmat kebahagiaan, ketenangan, kelapangan dengan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah ustazah merasakan macam dah sihat dah duduk kat depan ni. Alhamdulillah. Mungkin kita kena lanjutkan ceramah sampai isyak. Boleh ke? Sebab dah sihat ke, insya-Allah. Tak apalah, dah balik awal lah Adik kakak sekalian, macam mana keadaan jiwa raga antum semua hari ini? Macam mana? Alhamdulillah, sihat. Bahagia? Bahagia. Tenang? Tenang. Lapang? Lapang. Ceria? Ceria. Okey, dah boleh balik. Kalau semua tu dah tercapai, dah boleh balik lah. Okey, kita tanya balik. Betul-betul bahagia? Bahagia. Dah lain dah jawapan. Dah sikit-sikit je. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, besarnya nikmat Allah belum menyempurnakan kebahagiaan kita. Sebab apa? Dengan sebab itu kita datang ke sini. Dengan sebab itu kita masih lagi mencari-cari dan kita tahu tidak ada jalan kebahagiaan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, izinkan ustazah buat demonstrasi sikit tentang kebahagiaan. Boleh? Hari ini hari kita jangan malu-malu. Okey? Luahkan diri anda. Buat keadaan yang paling selesa pada diri masing-masing. Jangan pula tanya ustazah, ustazah saya selesa kalau dengan ceramah ni menyalap. Kat rumah macam tu. Tengok YouTube. Ataupun melunjuk. Minta maaf lah, tak boleh lah kat sini lagu tu. Masuk tu cuba-cubalah selesa-selesa sikit kan. Jadi saya nak buat demonstrasi sikit pada seluruh adik-adik, kakak-kakak, anak-anak yang ustazah kasihi. Baik. Ustazah nak membuktikan bahawa bahagia itu tak jauh dan tak susah. Okey? Sekarang puan-puan, adik-adik, anak-anak pilih nak orang yang sebelah kanan kita ke nak orang yang sebelah kiri kita. Kalau nak, pegang tangan dia. Oh, nak dua-dua, tamak. Okey, nak yang mana satu? Salah seorang je, tak boleh dua. Belum apa-apa dah kecil hati. Tak cerita lagi pasal Qalbun Salim. Dah ya Allah, dia pilih yang belah kanan. Aku dah rasa. Nantilah dulu, kita belum apa-apa. Bukan imam tak habis. Okey, dah pegang dah? Sama ada kiri atau kanan. Pegang kuat-kuat. Ni pilihan kita ni. Nak buat demonstrasi kebahagiaan. Okey. Sekarang adik kakak, anak-anak sekalian, ustazah nak buat muka paling masam. Menipu lah tak pandai. Pemain. Tiba-tiba tak pandai. Boleh je buat kat suami semalam. Okey, buat muka tu yang semalam. Buat muka paling masam, adik kakak semua. Serius nak muka paling masam. Tak nak senyum-senyum. Okey, dah Tengok staff VIP depan ni bagus. Dah masam ke ni? Sekarang lah nak ambil gambar. Okey, dah muka paling masam. Sekarang ustazah nak adik kakak, anak-anak semua pandang orang yang anda pilih tadi dan puji dia. Puji tu kena pandang. Cantik. Nampak tak penipunya? Cakap benda lain, kau lawa lah, kau muda lah kau. Pandang betul-betul. Ya Allah, awak ni baik hati lah. Masya Allah, macam dah lama tak memuji Okey, sudah? Okey, kembali kepada ustazah.
Lepaskan tangan kawan tadi, pegang tangan kawan yang satu lagi supaya dia tak kecil hati. Dan peganglah sampai habis majlis. Okey adik-adik, anak-anak semua, sekarang pandangkan ustazah. Apa yang telah berlaku tadi? Bahagia. Semua orang bahagia, semua orang gembira, semua orang ketawa, semua orang ceria. Amin. On the spot. Tak perlu tangguh esok lusa. Apa yang kita belajar kat situ adik kakak semua? Kerana kita melihat keindahan yang ada pada kawan kita dan kita puji dia. Allah tidak pernah menangguhkan kebahagiaan kepada orang yang melihat keindahan dan memuji. Betul tak? Kenapa nak pergi Switzerland sangat ni? Musim bunga. Kemain lagi muslimat ni. Pergi Turki lah kan? Kenapa? Sebab kita akan melihat keindahan bunga-bunga yang Allah ciptakan, adik kakak semua. Dan ada tak orang yang muka ketat ambil gambar kat bunga tu? Tak ada. Kan? Memang ya Allah kemain ambil gambar kat bunga. Ya, nampak macam tak ada masalah. Adik kakak, hanya sebatas memuji manusia yang belum tentu lagi manusia itu layak ataupun tidak dengan pujian tersebut. Allah telah memberikan kita rasa gembira, lapang dada, wajah yang tak boleh manis jadi manis, mulut yang tak boleh ketawa jadi merekah ketawa, hati yang sempit tertutup jadi lapang dan ceria. Lalu bayangkan kalau kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang selayaknya, yang maha indah, yang maha sempurna, yang maha baik dan yang maha menyayangi kita. Maksudnya, andai kita rasa tak bahagia muslimin muslimat, sebenarnya itu satu penanda aras kita kurang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita kurang memerhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tak puji. Alhamdulillah ya, barulah rasa lengkap. Masya Allah Kak Is. Tak, sila. Memang menunggu daripada tadi. Ikan you, ikan sepat. I love you ketat-ketat. Okey, Kak Is minta izin Kak Is ya. Kak Cik selesaikan sikit. Kita selesai diorang ni. Okey. Maksud dia adik kakak sekalian, sebab kita kurang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita, fikiran kita, masa kita, tenaga kita habis pada makhluk. Setuju? Setuju. Muslimah, kalau saya panggil muslimah, muslimah akan jawab ya. Boleh? Ya. Kita test. Muslimah? Ya. Lembut sikit. Jangan garang sangat ya. Tadi saya rasa saya panggil lembut-lembut. Okey, muslimah? Yeah. Masya Allah. Terubat hati Kak Is ya. Muslimah? Ya. Ikut tadi punya rentak tu. Boleh? Yeah. Muslimah? Yeah. Masya Allah pandainya. Kita telah memberikan perhatian kita, fikiran kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, makhluk semata. Banyak sangat makhluk. Lalu Allah tundakan kebahagiaan kita. Tapi kalau kita melihat indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, bahkan adik kakak sekalian, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, bak kata Nabi Yusuf alaihissalam, inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Tuhanku latif kepadaku atas segala yang dia kehendaki, dan sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Nabi Yusuf melihat tercampak dalam pergi buta, latif. Nabi Yusuf melihat tersumbat dalam penjara, latif.
Nabi Yusuf melihat masuk kena fitnah, tuan-puan sekalian, latif. Nabi Yusuf melihat kesakitan dan kelukaan berpisah daripada ayah yang penyayang dan ahli keluarga, latif, latif. Tuhanku berbuat baik kepadaku. Masya Allah, Masya Allah. Sebab itu, para muslimah yang Ustazah kasihi, di mana hati kita sebenarnya? Siapa yang telah memiliki hati kita, menakluki hati kita sampai kita tercari-cari kebahagiaan? Dah bahagia ke belum? Dah. Kalau dah boleh balik dah. Dah? Itu adalah prinsip sebagai mukadimah apa yang saya nak ceritakan adik kakak sekalian. Ya. Sebenarnya kita dapat apa yang kita buat lah. Jadi insya-Allah agenda pertamanya, wanita muslimah teduhan ummah mestilah muslimah yang bahagia. Macam mana nak jadi muslimah teduhan ummah? Ketat je muka. Ya, macam mana? Orang takut di program kita. Dah daftar ke belum? Aduh. Ni mesti stres ni. Stres-stres tak payah buat program. Betul tak? Wanita yang bahagia, tuan-puan. Kita ajak orang pada kebaikan, cegah kemungkaran dengan kebahagiaan yang kita miliki, kasih sayang yang kita ada. So nanti akan nampak rentetan daripada tu, kita senang. Jangan sekali-kali nanti lepas, ni contohlah, saya tak kata program ni, kan? Nanti dalam mesyuarat postmortem, habis semua orang kena umpat. Kau tak nampak yang bas tu? Yang satu bas tu macam-macam tu, contohnya lah. So ini sangat tidak apa, macam tak tepat dengan prinsip kita dalam menjadi muslimah teduhan ummah. Tapi kalau kita tak bahagia, memang problem tuan-puan sekalian. Dan Ustazah dah bagi dah satu skill, resepi, patua bagaimana untuk kebahagiaan. Kita kena banyak melihat keindahan Allah, keagungan Allah. Hati kita kena bersih. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seakan-akan nampak pada hati kita betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. So the journey akan bermula. Kita jadi muslimah yang bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslimah, Ya. dah lupa. Balik semula. Muslimah. Ya. Oh muslimah. Ya. Masya Allah. Macam ni ke jawab kalau suami panggil? Apa dia? Macam ni kan. Okey lah, tak apalah. Ustazah ada satu. Okey, kita dah gelak-gelak kan? Ustazah nak bagi satu lagu lah. Boleh? Ustazah pun sama juga. Kadang selalu kat rumah ke apa kan, rasa macam nak bagi kurangkan gelak, Ustazah nyanyi lagu ni. Okey. So dengarkan ya, muslimat insya-Allah. Payah reka lagu ni Tak ada mana-mana album pun tak jual. Menangislah selalu, nasib kita belum tahu, entah esok atau lusa. Tiada lagi di dunia, entah esok atau lusa. Tiada lagi di dunia. Menangislah selalu, bekal kita belum tahu, entah berat entah ringan, muflis di hadapan Tuhan, entah berat entah ringan, muflis di hadapan Tuhan. Menangislah selalu, jika masih
Setitis air mata kita memadam api neraka. Setitis air mata kita memadam api neraka. Dan Al-Quran menyebut فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, maka banyakkanlah menangis dan kurangkanlah ketawa. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan telah desain sebuah perjalanan hidup yang kita banyak menangis, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itulah jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kebanyakan ketawa dan susah sangat nak menangis kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah musibah yang besar untuk kita, wahai muslimah teduhan ummah. Ustazah ambil masa Ustazah sampai pukul berapa Hana? 10.20, dan insya-Allah Ustazah akan cuba jaga masa dengan baik. Kalau tak, Ustazah ada 4 orang kat depan ni, ya, penjaga masa Ustazah yang akan macam-macam surat dan akan hantar kat Ustazah kan, ya. Jadi kita ada kurang lebih 20 minit lagi ada cakap muslimin muslimat sekalian, dan Ustazah ya nak bersama-sama dengan tuan-puan menghuraikan tentang ciri-ciri muslimah teduhan ummah. Nak jadi tak muslimah teduhan ummah? Masya-Allah. Ya. Muslimah teduhan ummah ni dia mesti ada sifat redup. Saya tengok orang kiri kanan kita redup tak? Dia memang terlebih redup Ustazah. Daripada awal tadi dia tidur. Itu terlebih redup ya. Tolong duduk depan siapa yang ngantuk-ngantuk. Kena ada ciri redup. Mendengar kata-katanya redup. Bersama dengan dia redup. Dan aura ni tuan-puan sekalian bukan buat-buat. Aku rasa aku redup tak? Bukan boleh buat-buat. Memanglah kalau dia buat-buat, kita dah buat-buat kat Islam. Dia tak buat-buat, ada kakak semua. Ini Allah bagi aura tersebut, rasa tersebut. Dan kita tak boleh tipu tuan-puan, setiap orang ada personality. Betul kan? Ada orang terlebih redup, nangis kerja dia. Siapa jumpa dia akan menangis. Itu tak nak yang terlebih redup ke apa? Yang stabil lah. Redup. Redup yang memberikan kita rasa teduh. Redup yang memberikan kita rasa nyaman dan kuat. Boleh adik kakak semua? Ini semua adalah muslimah teduhan ummah. Masya Allah. Kalau setiap seorang buat NGO besok, tak ada orang dah datang program NGO lain. Betul lah Kak Nana duduk sini dah ke? Masya Allah. Saya dah tengok mana lah Kak Nana ni. Masya Allah. Jadi kita akan tengok apakah ciri-ciri muslimah teduhan ummah. Yang pertama, teduh umpama pohon rindang. Dan siapa-siapa yang berteduh di bawahnya, tuan-puan sekalian akan merasakan kedinginannya, kesyahduannya, keindahannya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-puan sekalian, mari kita rujuk kepada surah Ibrahim ayat yang ke-24. Okey? Kalau tak rujuk sekarang, nanti balik rumah, sampai kerja rumah, nanti rujuk. Ini adalah ayat yang kita petik sebagai tema kepada tajuk muslimah teduhan ummah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Apakah kamu tidak melihat? Alam tara, apakah kamu tidak melihat? Dan bukan sebatas melihat, maksud melihat dengan mata zahir, tapi kamu tak renung ke? Kamu tak rasa ke? Kamu tak fikirkan ke bagaimana kaifa daraballah, bagaimana Allah mendatangkan sebuah perumpamaan. Perumpamaan kalimatan tayyibah, kalimah-kalimah yang baik, kalimah tauhid, amal saleh, kebaikan-kebaikan, kasyajaratin tayyibah, seperti pohon, nama pohon itu tayyibah. Maknanya kena masuk dalam pemahaman kita, pokok di dunia ni ada banyak. Ada namanya pokok durian, lagi pokok rambutan, pokok mata kucing, pokok dek kau lah, ada juga. Pokok apa lagi? Pokok tayyibah nama dia. Boleh jadi pokok tayyibah tu ada di rumah kita, adik kakak semua. Boleh jadi pokok tayyibah tu ada di sini sekarang, banyak pokok tayyibah. Boleh jadi pokok tayyibah tu tuan-puan sekalian ada dalam kawasan perumahan kita, ada di daerah kita. Sebab pokok tayyibah itu adalah perumpamaan yang Allah datangkan dalam Al-Quran terhadap kalimah tayyibah, kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah tauhid, amal saleh. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Akar dia tu, pokok tayyibah ni, dia punya muasafat dia, ciri-cirinya adalah akarnya sangat kukuh mencengkam. Dahsyat pokok tayyibah ni. Adapun dahan-dahannya, ranting-rantingnya naik sampai ke langit. Masya Allah, rendangnya pokok sampai ke langit. Jangan nampak dah muka semua orang tengah bayang pokok tu. Macam mana sekarang rupa pokok-pokok tu puan? Tak tahulah macam mana rupa pokok dalam fikiran masing-masing. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Dan pokok itu sentiasa menjatuhkan buah-buahnya pada sesiapa saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maknanya pokok ni rendang sampai ke langit, berbuah yang manis dan semua orang sedang menikmatinya. Bukan ustazah yang buat perumpamaan ini perumpamaan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim. Ayat keberapa tadi? 24. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan perumpamaan ini liqaumi yatadhakkarun, untuk orang yang nak berfikir, merenung, mengingat, nak ambil pengajaran, nak ambil teladan dan sebagainya. Cuba tuan-puan bayangkan diri puan-puan, anak-anak, adik-adik semua. Andai kata sebatang pokok, agak-agak kita ni pokok apa? Muslimah? Ni soalan ni. Muslimah pokok apa? Pokok apa Hana? Betul lah Taibah, ni tak faham soalan ni. Kalau kita bayangkan kita ni pokok apa sekarang, agak-agak kita pokok apa sekarang ni? Pokok durian. Awas, berduri. Kalau jatuh bisa menyakitkan, boleh jadi. Ke pokok langsat masam, semua orang makan marah, kan? Ya? Boleh jadi. Ataupun pokok ceri, pokok apple, ataupun hanyalah pokok renek aja. Tak ada siapa boleh tumpang berteduh, bahkan semua orang nak pijak kita. Boleh jadi. Atau pokok yang ditunggu-tunggu orang untuk apa? Semua cakap, tebanglah dia, menyemak kat situ. Boleh jadi tuan-puan. Sekarang fikirkan, kita ni pokok yang mana? Betul, kita nak jadi pokok tayyibah.
Dan masukkan dalam minda kita, adik kakak, puan-puan sekalian, saya nak jadi pokok taibah. Boleh? Saya nak jadi pokok taibah. Barulah bermula perjalanan kita. Kita nak tahu rahsia orang kuat macam mana, rahsia orang berjaya macam mana. Dia buat keputusan untuk diri dia. Dia buat pilihan untuk diri dia. Tuan-puan, hijrah tak pernah bertahan lama. Takkan boleh istiqamah kalau bukan keputusan kita, bukan pilihan kita. Alah mak abah suruh, alah kawan tu terpengaruh dengan kawan. Susah hijrah kita nak istiqamah. Kena keputusan kita, pilihan kita. Saya nak jadi pohon taibah. Saya nak jadi orang baik. Itu yang pertama adik kakak semua. Kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua, memiliki nilai yang tinggi. Muslimah teduhan ummah, dia ada nilai tuan. Cuba adik kakak renungkan apa yang saya nak cakap ni kan. Ini saya cakap pada diri sendiri juga. Berapa nilai kita? Berapa nilai kita? Boleh jadi segelintir kita geram sangat kalau orang tak pandai hormat kita, tak pandai nilai kita. So soalannya adalah, berapa nilai kita? Apa nilai kita? Sebab formulanya, sifirnya, asasnya adik kakak sekalian, nilai kita tu berbalik kepada macam mana kita design diri kita. Macam mana kita menilai diri kita. Kalau kita nilai mata kita layak untuk memandang benda yang haram, jangan marah kalau orang tak boleh hormat kita. Betul? Kalau kita menilai telinga kita ni tuan-puan, nikmat yang sangat besar, tapi selayaknya telinga kita ni mendengar orang mengumpat, dengar orang mengadu domba, dengar orang cakap yang bukan orang lain yang menghina dan merendahkan kita adik kakak semua. Kita yang merendahkan diri kita. Setuju? Jadi kita kan yang memberi nilai kepada diri kita. Saya tak nak guna telinga saya untuk dengar orang mengumpat. Saya tak nak guna lidah saya untuk mengata pasal orang. Tak nak. Lidah saya ada nilai. Kita yang harus belajar meletakkan nilai kepada diri kita. Dan pedulikanlah apa orang nak nilai kita. Dan Allah tak pernah zalim pun adik-adik kakak sekalian. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Yang tak baik tu bermula di mana? Kita yang tak pandai nilai pun diri kita. Hati kita terlalu berharga tuan-tuan sekalian. Bahkan pada seluruh tubuh badan kita, seluruh zahir batin kita, hatilah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati itu pun kita rasa wajar untuk diberikan kepada makhluk yang tidak sempurna. So jangan marah kalau kita tak dapat kebahagiaan, tak dapat penghargaan dan penghormatan, sebab kita pun nak menyerahkan nilai hati kita kepada sesuatu yang tidak sempurna. Mari kita lihat sepotong ayat Al-Quran, ya, surah Ibrahim, surah An-Nahl ayat 120. Menceritakan tentang nilai Nabi Ibrahim. Nilai Nabi Ibrahim tuan-puan sekalian dalam surah An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kana ummatan. Nabi Ibrahim ni seorang kan, tapi Allah sebut dalam ayat tu Nabi Ibrahim ni ummah. Masya Allah. Nilai. Inna Ibrahim kana ummatan. Jangan kata Nabi Ibrahim itu seorang sosok tubuh, tapi Nabi Ibrahim itu ummah. Dinilai di mana ummah ni tuan-tuan sekalian? Dinilai pada nilainya tauhid yang Nabi Ibrahim pegang, sebarkan. Kebaikan yang ada pada Nabi Ibrahim, manfaat daripada kehidupan seorang Nabi yang bernama Nabi Ibrahim terlalu besar.
Sampaikan Allah jaga. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita diajar salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah. Allah letakkan nilai seorang tetapi pada nilaian seluruh manusia. Lalu soalan ustazah, adik kakak semua muslimah, sekarang buat nisbah kita. Satu nisbah berapa? Agak-agak kita ni siapa yang akan tercari-cari kita kalau kita tak ada? Berapa orang akan cari kita? Sekarang ambil sekarang. Ada tak orang cari kita? Ada tak? Kita tengok mesej sekarang. Kok ada orang cari? Mak kat mana? Ada cari kita lah tu 2 orang. Satu nisbah 2 orang. Ataupun suami tengah cari, Leha lama lagi ke? So kita ada nilai tu. Satu nisbah berapa? Takut sampai isyak kita tak balik pun tak ada orang cari. Tak ada orang perasan. Hadirnya umpama tak hadir, sama aja. Adik kakak semua, sayangi diri kita, hargai diri kita, letakkan nilai yang sesuai untuk kita. Sekurang-kurangnya kita bernilai untuk anak-anak kita, bernilai untuk pasangan hidup kita, bernilai untuk mak ayah kita, bernilai untuk adik-beradik kita. Ini semua orang tak kisah. Semua orang tak peduli. Sebab apa? Kita pun tak peduli mereka. Mereka pun tak rasa manfaat kita. Kawan-kawan tak rasa manfaat kita. Ustazah ada seorang kawan yang terlalu bermanfaat. Cuba tengok tuan-puan, kalau kami katalah pergi program usrah ke, mesyuarat ke apa benda, dia sanggup kadang-kadang dia datang lewat 10 minit. Lepas tu dia kata, maaf, tadi sebenarnya dah sampai, tapi tangan kosong. Sanggup pusing balik untuk cari apa-apa, goreng pisang ke apa ke. Sebab apa? Dia tak nak datang bertemu dengan kawan-kawan dengan tangan kosong. Masya Allah, Masya Allah. Yang kita bawa tapuai kosong. Faham? Sebab tahu dah nanti ada makanan tak habis, nak tapau lah tu. Tuan-puan, jauhnya nilai kita. Berbeza tau cara fikir kita dengan fikir sahabat tadi. Jadi kalau kita tak datang, ada orang kisah yang jenis suka tapau-tapau ni. Maaf ya, juga tak kata siapa-siapa ya. Tapi kalau yang suka bawa kuih tak datang, terasa. Ini benda yang real berlaku tu. Ini kalau dia datang ni macam kek dah ada ni. Baru kita tahu. Adik-adik, tuan-puan, tolong fikir baik-baik. Kita tak nak kita datang tuan-puan, gini-gini balik kan, tak ada fikir apa dah. Orang tanya belajar apa tadi, entah. Ni gambar, tunjuk gambar. Tak, kita kena berfikir. Allah bagi kita akal, ulul albab ni orang berfikir tuan-puan. Okey? Sekarang adik kakak semua letak, saya bernilai. Nilai saya 1:1000 contoh. So kita akan bergerak, agenda kita macam mana nak cari 1000 orang ni? Buatlah, joinlah NGO. Dapatlah 1000 orang. Di rumah seorang tak jumpa siapa. Buatlah program amal, program kebajikan. Betul kan? Bila kita dah ada benda tu, agenda kita ke situ. Mungkin kalau tanya pada orang-orang yang datang ke depan ni tuan-puan sekalian, dia bukan kata 1:1000 lagi dah. Berapa rakyat Malaysia? Ni soalan ni muslimah. Berapa rakyat Malaysia sekarang? Berapa Kak Is? Tak ingat dah kan ya? Sebab kita tak kira yang lahir semalam. Mungkin 20 juta, 22 juta, 37 juta, Masya Allah. 37 juta, macam mana nak jadi 1:37 juta? Masya Allah. Pasti aktivitinya akan ke situ, gerak kerjanya akan ke situ, tenaganya akan ke situ. Ini tak seseorang dia je dalam bilik, tergolek-golek tengok YouTube orang, tengok IG orang, dia dah tukar beg. Jadi tak, itulah keadaan. Kita fikir sendirilah. Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya? Okey, yang ketiga.
berjiwa besar. Muslimah teduhan ummah, muslimah berjiwa besar. Jangan dipersulitkan hal-hal yang kecil. Jangan overthinking. Jangan apa lagi yang menyebabkan kita jadi jiwa kecil ni apa lagi Kak Is? Orang jiwa kecil ni berprasangka. Betul, berprasangka banyak sangat. Memang jiwa kecil. Baru nak buat program dah rasa orang suka ke? Orang suka ke Hana? Orang nak datang ke? Tolonglah berjiwa besar. Ada ramai orang memulakan program adik kakak sekalian, tak ada orang datang. Betul Kak Is? Kita dulu Kak Is tahun 1990 lebih bayang adik kakak sekalian, buat program kita menunggu. Itu zaman-zaman Ustazah dengan Kak Is. Saya ingat lagi penganjur sentiasa, maaflah Ustazah, maaflah Ustazah. Orang tak datang lagi ni. Cik minta maaf je. Tu zaman dulu adik kakak semua masa kami nak mengajak manusia biar belajar. Kita tunggu orang datang. Tu tak masuk satu cerita Ustazah dekat satu masjid, takkan sebut nama masjid tu. Ada dekat Malaysia. Ya. Ustazah terdatang awal. Program pukul 3. Sebab masa tu suami hantar dah drop kan. Lepas tu saya kata awal sangat Ustaz suruh etikaf, okey lah. Masuk pukul 2.30. So lepas tu datang seorang makcik, seorang muslimat, seorang datang. Kita ni dah terduduk kat situ. Ni cerita tahun 90 lebih, ya. Dah terduduk kat situ. Ustazah sebenarnya tak, itu pertama kali dia datang sana untuk kuliah muslimat. Sebenarnya tak tahu nak cari penganjur. Sebab masa tu tak ada handphone macam ni. Kita ada Nokia yang tak cukup bateri. Jadi macam, ya Allah, phone tak ada bateri pula. Nak kata dengan penganjur dia, kita dah sampai. Jadi sambil duduk tu dengar makcik-makcik tu kata, penceramah-penceramah ni biasanya lambat. Subhanallah, aku nak approach makcik ni. Tahu penceramah tu lebih dulu datang daripada dia, duduk sebelah dia. Sudah makcik ni kan bila dia tahu Ustazah penceramah, dia akan malu. Lepas tu bersambung-sambung pula orang lain sambil Allahu Akbar. Jadi bila macam saya rasa macam ni penganjur nampak dia bangun-bangun, tapi kat dia, Ustazah dah sampai. Tak perasan. Okey, jadi saya kesian tengok orang-orang yang tadilah yang popok-popek mulut tu kan, ya, untuk sandung kat depan. Itu biasalah, biasa. Kita jangan hanya nak berdakwah yang ditantang oleh orang. Jiwa kena besar. Akan ada dakwah-dakwah kita orang tak suka. Orang tak pandang, orang tak sebulu dengan kita. Jiwa kita kena besar. Dan kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, Ar-Razzaq, Ar-Rashid dan segala-gala. Jiwa kena besar. Okey? Selesai? Dah besar dah jiwa? Besarkan jiwa sekarang. Besar kan dia? Besarkan jiwa. Benda kecil-kecil, tak payah nangis-nangis benda kecil-kecil ya. Benda besar, jiwa besar selayaknya untuk yang hebat, yang besar. Yang paling besar adalah Allahu Akbar. Menangis kerana manusia tidaklah berjiwa besar sangat kalau tak pernah menangis kerana Allah. Ya, orang berjiwa besar ni dia menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Al-Khattab, adik kakak sekalian, ya, masya-Allah ya, walaupun terkenal sebagai orang yang berani, yang garang, yang tegas, tapi malamnya menangis sampaikan keluarga dan sahabatnya mengatakan, kami sering mendengar Sayyidina Umar Al-Khattab pada waktu malam menangis merengek kepada Allah seperti anak kecil yang menangis kepada ibunya. Masya-Allah. Menangis tu macam anak kecil merengek-rengek. Dia merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-puan sekalian, ya, mudah-mudahan apa yang Ustazah sebut ni kita fikirkan bersama. Dan patut siapa dah datang betul-betul pada pukul 10.20, ya, waktu yang Allah bagi isyarat untuk Ustazah berhenti lah untuk menghormati perjalanan program kita.
InsyaAllah adik kakak semua bukan ustazah muslimah teduhan ummah, bukan barisan penganjur ni muslimah teduhan ummah, tetapi muslimah teduhan ummah adalah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.